Assalamualaikum dan selamat pagi kelas. Semua sehat? Waalaikumsalam. Selamat sehat cikgu sehat. Bagus. Semua sudah sarapan kan? Iya. Pastikan kamu duduk dalam keadaan yang selesa, bersih, supaya mudah ilmu itu masuk. Okey, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, cikgu ada sediakan video telah dimuat naik dalam YouTube. Cikgu mau kamu tonton video ini sampai habis. Ambil catatan ataupun ambil apa pesanan-pesanan yang disampaikanlah melalui video ini. Fokus ya kelas. Jadi tuan, saya nak buat pemohonan untuk intern dekat sini, boleh ke? Oh, nak intern kat sini? Boleh, tapi cik kena bayar sikit lah untuk cepatkan proses ni. Bayar? Setahu saya tak boleh buat sebarang pembayaran. Okey. Video pun telah habis. Selepas kamu menonton video itu, apa yang kamu faham kelas? Nabil, boleh bagi tahu cikgu? Saya tengok berkaitan dengan ketidakjujuran lah. Oh ya, betul. Sangat tepat sekali. Banyak contoh-contoh yang kamu nampaklah dalam video tu. Okey, di sini cikgu ada sediakan flashcard untuk kamu benarkah apakah kedua-dua gambar ini untuk kita kaitkan dengan topik pembelajaran kita dan juga kita kaitkan balik dengan video yang kita tonton tadi. Okey, untuk nombor 1, gambar dia adalah apa, Nabil? Media sosial. Sangat betul, media sosial. Kita lihat untuk gambar yang kedua. Ini apa? Menulis surat. Iya cikgu. Lebih kurang hampir tepat, bagus. Di sini kita akan kaitkan di mana topik pembelajaran kita adalah tema 4, integriti amalan kita. Selari dengan video yang kamu tonton tadi, unit 7, remaja berintegriti, di mana kita menumpukan aspek menulis. Seperti gambar ini, kamu nampak dia menuliskan. Di sini kita akan fokus menulis karanganlah berdasarkan tema integriti amalan kita. Subtopik kita adalah bijak cyber, selari dengan gambar yang pertama yang kamu lihat tadi itulah media sosial. Okey, kamu boleh merujuk buku teks kamu, tingkatan 2, kelas, muka surat 43. Okey, untuk kelas kita, hasil pembelajaran standar kandungan pertama adalah menulis untuk meringkaskan dan merumuskan pelbagai bahan prosa. Standard pembelajaran pula menulis ringkasan dan merumus pelbagai bahan prosa dengan betul menggunakan ayat yang gramatis. Okey, objektif kita adalah meningkatkan pemahaman membaca pelbagai bahan berbentuk teks secara luncuran dan menguasai teknik SQ4A. Kedua, mengeluarkan sekurang-kurangnya 4 isi penting berdasarkan petikan teks untuk diilustrasikan dalam peta iThink. Terakhir, menulis satu perenggan ringkasan antara 80 hingga 100 patah perkataan dengan penggunaan penanda wacana yang sesuai. Okey. Jelas kelas? Okey. Ini adalah maksud integriti. Macam kamu nampak tadi video. Integriti ini kalau menurut Kamus Dewan Dwi Bahasa, integriti adalah kejujuran yang kamu nampak, ketulusan, kesempurnaan dan keutuhan yang dimiliki oleh seseorang individu. Dia merujuk kepada nilai-nilai moral lah yang positif bagi seseorang individu. Nilai-nilai integriti yang perlu ada dalam sebagai kamu sebagai pelajar, contohnya seperti kejujuran, ikhlas, amanah, bertanggungjawab dan sabar. Mengapa amalan integriti begitu penting kepada diri kita? Sebab dapat membentuk individu yang bersifat amanah dan telus, melahirkan individu yang bertanggungjawab
diberikan kepercayaan oleh orang lain. Okey, secara tidak langsung kalau kita amanah ataupun jujur, kita boleh dipercayai oleh orang lain. Begitu juga kenapa amalan integriti begitu penting kepada masyarakat, kerana dia dapat mampu melahirkan masyarakat yang produktif. Okey. Cikgu mahu kamu buka masing-masing buku teks muka surat 43. Di sini cikgu kamu boleh nampaklah 4 bahan yang di sini cikgu mahu kamu menguasai teknik membaca bahan bacaan dengan menggunakan teknik secara luncuran ataupun skimming. Kamu kena baca dengan cepat, kamu kena dapatkan maklumat secara menyeluruh dalam masa yang singkat, 4 kali lebih lajulah daripada pembacaan yang biasa. Cikgu akan record masa dalam 1 minit. Kamu baca keempat-empat bahan ini dalam keadaan yang senyap. Okey, masa telah habis. Berdasarkan apa yang kamu baca, cikgu ada sediakan 3 soalan. Apa maklumat yang disampaikan dalam bahan bacaan tersebut? Kelas, ada sesiapa yang ingin menjawab? Saya cikgu, keseluruhannya pengguna media sosial itu menggunakan media sosial dengan baiklah dan bertanggung jawab. Sangat betul. Tepat sekali, Nabil. Okey, untuk kedua, jelaskan maksud rangkai kata bertelaga yang terdapat dalam bahan bacaan tersebut. Apa maksud dia? Bertelaga macam dia berlawanan pendapat. Sangat betul. Ketiga, jelaskan maksud bermasam muka. Apa yang kamu faham makna bermasam muka? Sesuatu yang tidak menggembirakan lah. Ya, betul. Sangat tepat sekali, Nabil. Okey, ini jawapan ketiga-tiga soalan tadi. Okey, di sini cikgu memberikan penumpuan aspek kepada membaca, menulis. Di mana kamu perlu menguasai teknik-teknik membaca petikan dengan betul, iaitu teknik SQ4R. S itu adalah survey, meninjau secara ringkas. Okey, kalau ada petikan, kamu kena meninjau secara ringkas. Q itu adalah menyoal untuk mendapatkan apa gambaran keseluruhan teks petikan tersebut. R pula read actively, kamu kena berikan perhatian ketika membaca untuk menjawab soalan yang dibina. Recite pula, kamu perlu mencatat secara ringkas. Write adalah R, membuat bayangan ataupun kamu punya gambaran. Okey, dalam mentafsir ataupun merujuk bahan bacaan tersebut. R pula adalah review. Kamu kena mengimbas kembali maklumat lama dan baharu dan lihat apa perhubungan perkaitannya lah. Okey. Kamu fahamkan teknik SQ4R ni, kamu kena fahami teks itu perlu dibaca dalam masa lebih singkat, tetapi kamu kena menyeluruh. Dia tidak seperti yang membaca laju, dia kena membaca secara perlahan dari atas ke bawah. Sini cikgu tekankan langkah-langkah menulis ringkasan, di mana kamu kena mengikuti langkah-langkah menulis ringkasan dengan betul. Pertama sekali kamu kena baca arahan soalan dan kena lepasti kata kunci. Kamu kena gariskan kata kunci lah dalam yang kamu nampak gambar ni. Dia gariskan apa kata kunci soalan seperti manfaat makan coklat. Kemudian kamu baca petikan dengan teliti. Okey? Banyak kali, 2-3 kali. Kamu gariskan apakah isi-isi penting dalam petikan. Kamu ambil isi-isi yang tersurat sahaja, bukan isi-isi tersirat. Macam huraian ataupun ayat contoh, itu menunjukkan isi tersirat. Kamu ambil ayat utama sahaja yang isi dia. Isi-isi yang penting. Kemudian kamu masukkan penada wacana dan kira patah perkataan. Ini contoh jawapan ringkasan, cikgu tunjuk kepada kamu. Dia ada ayat permulaan, memulakan perenggan ataupun sesuatu ayat antara, macam antara
pelbagai usaha, antara manfaat makan coklat dan sebagainya. Di sini juga dia ada dia punya pendada wacana. Selain itu, seterusnya tambahan lagi, akhir sekali, ini cikgu ada aktiviti berkumpulan untuk mewujudkan kita punya kelas dengan persekitaran yang lebih menyeronokkan, yang menghiburkan. Cikgu mahu kamu mempunyai pengalaman lah menggunakan aplikasi-aplikasi teknologi. Kamu kena membiasakan dengan aplikasi teknologi inilah untuk kamu punya keperluan ataupun persediaan di alam pekerjaan nanti. Okey, di sini cikgu akan membahagikan kepada 2 kumpulan sahaja, memandangkan kelas kita tidak ramai, banyak yang tidak hadir, tidak mengapa. Di sini cikgu akan bagi satu bacaan petikan untuk kamu. Sebelum itu cikgu akan tentukan kumpulan pertama akan diketuai oleh Nabil. Kumpulan kedua akan diketuai oleh Yoga. Boleh kan, Nabil? Yoga? Ya, cikgu, boleh. Bagus. Di sini kamu ada 2 tugasan. Pertama, menghasilkan satu peta iting, iaitu peta bui melalui pautan link Canva yang cikgu akan berikan nanti. Kamu kena masukkan sekurang-kurangnya 4 isi yang didapatilah melalui pembacaan petikan yang diberikan. Kedua, tugasan kamu kena tulis perenggan ringkasan antara 80 hingga 100 patah perkataan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai di dalam pautan Canva. Nanti cikgu akan berikan jugalah. Kamu kena buat tugasan kedua-dua ni dalam pautan yang sama, tidak berbeza. Okay. Masa diberikan hanya 5 minit sahaja. Kemudian cikgu akan buka pautan kamu untuk melihat apakah hasil tugasan yang kamu telah buat. Apa hasil perbincangan kamu dengan ahli kumpulan. Okey, cikgu akan panggil kumpulan secara rawak melalui roda berputar dalam pautan yang telah disediakan. Okey, ini pautan dia untuk kumpulan pertama. Okey, sama juga dengan kumpulan kedua, cikgu akan serahkan selepas ini. Ini kumpulan pertama disediakan sudah rangka-rangka peta bui. Kamu kena isi, kemudian kamu kena tulis ringkasan berdasarkan dapatan kamu. Cikgu sudah bagi link dalam chat box. Kamu ketua perlu mainkan peranan. Pastikan semua ahli kumpulan bekerjasama, saling berbincang dalam menyelesaikan tugasan. Ini adalah rujukan semua kumpulan. Lembaran kerja digital juga telah dikongsi dalam chat box. Kamu kena merujuk bahan rujukan ini ya. Mula dari sekarang. Kelas. Okay. Kalau ada apa-apa soalan, tolong ajukan soalan dengan cikgu. Masa berjalannya kelas, sebelum ini kamu sudah belajarkan macam mana menggunakan Canva, cikgu sudah ajar sebelum ni. Kalau ada apa-apa yang kamu tidak tahu bagaimana menggunakannya, bagi tahu cikgu balik ya. Okey. Pastikan kamu semua memiliki peranti gadget yang cukup seperti telefon ataupun kamu gunakan tablet, komputer dan sebagainya. Ingatnya kelas saling berbincang sesama ahli kumpulan di dalam grup WhatsApp yang sudah telah kita buat. Masa berjalannya kelas, di tangan cikgu ada pemasak.
Baiklah kelas, masa telah habis. Terima kasih. Diharap semua kumpulan telah menyiapkan tugasan masing-masing. Cikgu akan pilih kumpulan sama ada kumpulan pertama, kumpulan Nabil ataupun kumpulan 2, yoga, melalui roda berputar yang cikgu telah sediakan melalui aplikasi Random Picker. Okey. Ini adalah spin wheel dia. Okey, cikgu mulai ya. Kumpulan 1. Cikgu akan tekan pautan ini. Kamu tidak perlu kongsi skrin. Cikgu akan kongsi skrin untuk kamu. Kamu hanya bercakap ataupun terangkan apa yang kamu telah buat. Kumpulan 1, cikgu akan periksa pautan kamu, hasil tugasan kamu. Okey, kumpulan 1. Okey, cuba terangkan Nabil apa yang kamu telah Okey, buat. seperti apa yang kami dapat berdasarkan karangan tersebut, terdapat 5 isi. Ya, Yang betul. pertama ialah berhati-hati ketika berkongsi maklumat pribadi lah terutamanya melalui Ya, media betul. macam nombor akaun kita kah. Yang Oh, kedua, okey, okey. jangan melayari laman sosial sembarangan lah. Maaf, jangan melayari laman sosial dalam jangka masa yang lama sebab takut virus ataupun kita tersalah tekan. Ya, betul. Ketiga, menunjukkan sikap dan kelakuan yang baik di media sosial. Kita perlulah tunjukkan sikap yang baik kerana ada peraturan lah ataupun apa. Nanti kita jadi Ya, paham, paham. Cikgu paham apa maksud kamu. Okey. nanti kita kena saman lah. Ya, Yang betul, betul. keempat, jaga etika menggunakan media sosial sebab itulah menunjukkan diri kita. Dan yang terakhir, tidak mendedahkan kegiatan harian secara terang-terang lah di media sosial sebab takut nanti kita ada penjenayah yang tidak senang melihat kita. Ya, takut ada yang menggodam akaun kita kan, yang cakap yang buruk-buruk pasal kita. Okey, ini adalah hasil ringkasan kumpulan 1. Terima kasih. Petabui kamu pun sangat lengkap, terperinci, bagus kumpulan 1. Cikgu melihat ringkasan kumpulan kamu ini menggunakan ayat-ayat yang betul, gramatis, dan wacana pun sesuai, teratur ataupun tersusun. Dan kamu menggunakan sinonim makna perkataan lah. Maksudnya macam langkah-langkah kamu bagi sama maksud seperti kaedah. Bagus kumpulan ini. Cikgu melihat kesalahan ejaan ataupun bahasa juga tidak ada masalah. Apapun kumpulan kamu, terima kasih kerana membuat kerja dengan baik. Okey. Terima kasih Nabil. Okey. Untuk kumpulan 2, cikgu akan lihat hasil kumpulan kamu. Cikgu akan tekan pautan ini. Kumpulan 2, yoga. Yoga, boleh kamu bentangkan apa yang kamu telah lakukan bersama ahli kumpulan kamu? Dalam chat box yoga cakap ada masalah teknikal, tidak boleh on mikrofon, tidak mengapa. Cikgu akan bentangkan ataupun memberi makna balas apa yang kamu telah hasilkanlah bersama ahli kumpulan kamu. Okey, petabui kumpulan kamu ada 4 isi. Betul, kamu macam memenuhi seperti kehendak objektif pembelajaran kita hari. Sekurang-kurangnya kamu mengenal pasti 4 isi. Tapi sebenarnya dia ada 5 isi. Diharap cikgu tekankan lagi kamu punya kemahiran membaca tu lebih baik lagi supaya kamu dapat mengenal pasti apakah isi-isi yang tertinggal dalam bahan petikan teks. Okey, ringkasan kumpulan 2, cikgu lihat bagus menggunakan ayat permulaan dalam satu perenggan dengan betul. Antara langkah menggunakan media sosial secara bijak ialah berhati-hati. Okey, penggunaan penada wacana juga tersusun. Selain itu, seterusnya, akhirnya, kesimpulannya sangat tepat. Tetapi cikgu lihat di sini ada kesalahan ejaan. Kelas, kalau kamu boleh nampak, dia punya kesalahan ejaan. Seterusnya, koma, kemudian tidak. T dalam saiz yang besar. Sepatutnya T
huruf yang kecil. Ini menjejaskan kamu punya penilaian markah nantilah, ringkasan. Dia menentukan kamu punya isi kamu tepat ataupun tidak. Kemudian kamu punya bahasa macam mana, kamu punya ayat gramatis ataupun tidak. Dari segi kebentukan ayat kamu lah. Kamu punya kesalahan ejaan tu kamu kena uh, tengok betul-betul. Berhati-hati semasa menulis ringkasan. Okey, terima kasih untuk kumpulan 2 kerana kamu telah mencuba sedaya upaya yang mungkin dan kamu telah melakukan dengan baik sekali sama seperti kumpulan 1. Okey, seterusnya sini cikgu akan meminta kamu untuk berkongsi apakah refleksi selepas sesi pembelajaran. Cikgu akan berikan pautan Padlet di dalam chat box. Masing-masing perlu menekan pautan tersebut oleh kelas. Okay, cikgu buat ni. Cara-cara dia macam yang cikgu ajar sebelum ini, tekan tambah, kemudian jangan lupa tulis nama di bahagian subjek, tulis di bahagian bawah apa yang kamu ingin kongsikan kepada rakan sekelas kamu. Okay, kita dah nampak sudah satu pelajar yoga sudah memberikan refleksi dia. Kita tunggu lagi pelajar yang seterusnya. Okey, baiklah, masa telah habis. Okey, pelajar-pelajar sudah pun berkongsi apa kamu punya refleksi. Cikgu sudah nampak yoga, Nabil pun sudah berkongsikan refleksi mereka. Okey, cikgu melihat refleksi mereka bagus, dapat mengetahui kepentingan integriti sebagai pelajar atau remaja dalam kehidupan seharian. Selain itu dapat mempelajari teknik-teknik bacaan yang betul, iaitu berguna masa menjawab soalan petikan atau bahan bacaan teks. Ini yoga yang telah sampaikan. Okey, betul. Sama seperti kita punya objektif pembelajaran, hasil pembelajaran kita, kita dapat memperoleh apa kepentingan integriti, apa macam mana kepentingan ataupun mempelajari teknik-teknik bacaan yang betul supaya berguna untuk kita menjawab soalan karangan seperti ringkasan. Okay, Nabil sampaikan aspek membaca sangat penting kepada kami sebagai pelajar dalam mentafsir ataupun menganalisis maklumat bahan bacaan. Bukan sekadar mementingkan aspek sebutan, sebaliknya memberikan kefahaman mendalamlah yang bermakna untuk menyusun maklumat dengan betul sehingga berjaya menghasilkan ayat yang gramatis. Dengan membaca secara langsung, tidak langsung kita tahu erti nilai integriti dalam yang sesuai dengan topik-topik pembelajaran kita pada hari ini. Okey, betul Nabil apa yang kamu kata dan Yoga telah kata. Bukan dari segi kita macam sebutan, tapi kita punya kefahaman dari segi makna perkataan tu kita kena ambil titik beratkan supaya kita dapat menyusun maklumat yang betul, kita dapat mentafsir maklumat tersebut dengan betul berdasarkan bahan petikan yang telah diberi. Dari situ kamu boleh susun ayat dengan betul lah, dramatis. Okay? Dengan kita amalan membaca ni, kita tahulah erti nilai moral yang positif ataupun negatif. Kamu ke arah yang landasan betul ataupun tidak. Secara tidak langsung, kalau kamu nilai moral yang positif, kamu ke arah seorang nilai berintegriti, pelajar yang berintegriti. Okay? Okey, terima kasih kelas kerana kamu memberikan refleksi. Okey, cikgu ada satu lagi aktiviti. Sebelum kita bersurai, jom kita bersama-sama menjawab kuis ini. Dia melalui aplikasi Quizizz. Cikgu tidak sempat untuk
memberikan kamu peluang menjawab, kita menjawab bersama-sama. Cikgu akan tentukan jawapan berdasarkan pilihan majoriti di kalangan kamu. Apa jawapan di antara A, B ataupun C? Dia 5 soalan pendek sahaja kelas untuk menguji kamu punya pengetahuan semula sepanjang kelas pembelajaran ini. Okey, cikgu tekan pautannya. Ini ibarat cikgu jadi pelajar. Okey. Ini adalah pelajar kelas tingkatan 2 Nilam. Okey, cikgu mula ya. Kita buat kuis ni dalam masa 1 minit sahaja. Kejap je. Kita jawab bersama-sama ya, kelas. Okey, soalan pertama. Guna perkataan yang ringkas, kawal mimik muka dan mengelakkan perkataan yang menyinggung perasaan. Tingkah laku tersebut berkaitan integriti. Apa kelas? A, B ataupun C? Jawapan dia C. Yes. Sangat betul. Komunikasi. Okey, soalan yang kedua. Apakah teknik bacaan untuk mendapatkan maklumat dengan ringkas? A, B atau C, kelas? 10 saat, cepat. Cikgu cakap skimming kan luncuran. Ya, betul. Skimming. Dia C. Okey, bagus, Nabil. Okey, soalan yang seterusnya. Apakah teknik bacaan yang sesuai membaca petikan untuk menulis ringkasan? A, B atau C, kelas? 4R. Ya, betul. SQ4R. Okey, soalan yang seterusnya. Apakah ayat pertama penulisan ringkasan mengikut format yang cikgu telah ajar? A, B atau C, kelas? C kali cikgu. Ya, kita tengok dahulu sama ada betul. Oh ya, betul. C, antara. Kata kunci soalan ialah. Begitu. Okey, tepat. Okey, soalan yang last. Ya, betul. Isi-isi yang tersurat sahaja, bukan isi-isi yang tersirat. So, isi tersirat itu adalah menunjukkan ayat contoh ataupun huraianlah. Jadi itu tidak perlu. Okey, betul. Okey, selesai semua. Okey, kesimpulannya, setelah kita menjawab kuis, banyak aktiviti yang telah kita buatkan hari ini. Seronok tak kelas? Kamu terbiasa dengan aplikasi teknologi supaya kamu dapat mahir dengan teknologi. Okey, di akhir sesi pembelajaran kita dapat mencapai ketiga-tiga objektif di mana kamu dapat meningkatkan pemahaman membaca pelbagai bahan, berbentuk teks secara luncuran dan menguasai teknik SQ4R dalam membaca petikan. Kedua, kamu dapat mengeluarkan sekurang-kurangnya 4 isi-isi penting berdasarkan petikan teks untuk diilustrasikan dalam peta iting. Terakhir, kamu dapat menulis satu perenggan ringkasan antara 80 hingga 100 patah perkataan dengan penggunaan penanda wacana yang sesuai. Okey, itu sahaja kelas. Kita jumpa pada hari esok. Terima kasih kerana sudi memberikan kerjasama yang baik, penglibatan yang aktif. Okey, cikgu akan bagi nota ini dalam kumpulan WhatsApp kita. Okey, kelas. Terima kasih, kelas. Boleh bersurai.